Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, ini dia satu perkara yang amat menarik berlaku di Dewan Rakyat, sehingga kan Dewan Rakyat kecoh. Ya, para pembangkang, pembangang geng sapu bersih, geng Takut Anwar, sahabat-sahabat semua membantah dengan usul untuk membahaskan audit negara negara 2021, khususnya ya apa yang berlaku pada ketika era pentadbiran Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua, yang dikatakan terlalu banyak ketirisan yang berlaku. Jadi hari ini mereka dengan bersungguh-sungguh untuk membantah usul membahaskan audit keuangan negara tahun 2021, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar bersama bagaimana pihak pembangkang semua ini begitu bersungguh-sungguh ya untuk membantah berkaitan dengan usul ini. Apakah mereka takut? Apakah mereka yang cuba mereka sembunyikan sehingga ya mereka begitu takut sekali untuk membahaskan untuk ya audit negara keuangan negara ini dibahaskan dinyatakan di Dewan Rakyat, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita akan mendengar bagaimana pihak pembangkang bersungguh-sungguh untuk membantah ya berkaitan dengan usul membahaskan ya keuangan audit keuangan negara 2021. Jadi tanpa membuang masa, mari kita dengar bersama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Orang Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita dengar apa yang berlaku di Dewan Rakyat sebentar tadi. 20 bracket 2 muka surat 27 dalam peraturan mesyuarat. Saya mohon izin untuk baca. Tiap-tiap risalah mesyuarat yang telah diterima salinannya oleh setiausaha hendaklah disifatkan telah dibawa ke dalam majlis mesyuarat dan diperintahkan supaya terbentang di atas meja mesyuarat. Pada hari ini persidangan kita mengikut aturan urusan mesyuarat. Selepas soalan-soalan jawapan lisan, terdapat usul-usul yang kami dipahamkan bahawa Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan membawa satu usul untuk membolehkan laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 dibentang dan dibahaskan. Saya mohon izin untuk merujuk kepada perkara 107 dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya mohon izin untuk baca. 107 Fasal 1, Ketua Audit Negara hendaklah mengemukakan laporan-laporannya kepada Yang di-Pertuan Agong dan hendaklah laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Itu Fasal 1. Fasal 2, satu naskah mana-mana laporan yang berhubungan akaun sesuatu negeri atau berhubungan dengan akaun-akaun bagi mana-mana pihak berkuasa awam yang menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh undang-undang negeri hendaklah dikemukakan kepada Raja atau Yang di-Pertuan Negeri bagi negeri itu dan hendaklah menyebabkan laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Undangan Negeri. Puan Yang di-Pertua, pihak pembangkang kami menghujahkan bahawa laporan Ketua Audit Negara berdasarkan perkara 1071 berkaitan dengan Kementerian Jabatan Persekutuan hanya perlu dibentangkan sahaja di atas meja ahli-ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat. Dan ianya telah pun dilakukan pada 16 Februari 2023. Semakan kami, kajian kami menunjukkan sepanjang perjalanan Dewan Rakyat di negara ini, tidak pernah laporan Ketua Audit Negara dibentang untuk dibahaskan berdasarkan peruntukan perkara 107 Fasal 1 tadi. Atas dasar itulah kami berpandangan bahawa usul untuk membolehkan laporan Ketua Audit Negara 2021 dibahaskan adalah bertentangan dengan standing order dan juga Perlembagaan Persekutuan. Oleh sebab itu, pihak pembangkang mohon satu arahan daripada Puan Yang di-Pertua, daripada Speaker, untuk menyatakan apakah asas laporan Ketua Audit Negara dibentangkan, kerana kita menjangka pihak kerajaan akan menjawab tidak ada peruntukan yang mengatakan laporan Ketua Audit Negara boleh dibahaskan. Saya membayang begitu.
Tetapi saya ingin mengingatkan di dalam undang-undang, kalau tidak ada undang-undang bertulis, ianya dipanggil satu convention, amalan yang dilakukan. Kalau tidak ada bertulis, ada amalan. Amalan sepanjang ini di dalam parlimen, laporan Ketua Audit Negara tidak pernah dibahaskan dan ianya menjadi satu peraturan dalam undang-undang. Jadi atas dasar itu kami mencadangkan supaya usul ini tidak dibentangkan untuk dibahaskan di sini. Terima kasih. Yang Muhammad Speaker, saya juga ingin bangkitkan peraturan mesyuarat lanjutan daripada peraturan mesyuarat yang dibuat oleh Yang Berhormat Kota Baru. Peraturan mesyuarat 77.1C ataupun boleh dibaca keseluruhan 77.1 itu. Iaitu pembentukan 71 adalah pembentukan jawatan kuasa kira-kira PSC. Dan 71C jelas sekali menyatakan bahawa penyata-penyata kira-kira negara yang dibentangkan dalam majlis mesyuarat mengikut perkara 107 itu hendaklah diperiksa dan diambil tindakan oleh PSC. Kalau kita baca usul ini, kertas akhir di para terakhir usul kerajaan ini, saya baca Yang Berhormat Speaker, bahawa dalam Ketua Audit Negara melaksanakan mandatnya, Dewan Yang Mulia ini menyuruh agar semua pihak bersatu dan menyokong bersatu hati dan menyokong kerajaan, tak apalah yang tu politik, agar dapatan audit dan syur yang terkandung dalam laporan tersebut dapat diambil tindakan dengan serius oleh pihak terlibat. Pihak terlibat dalam peraturan mesyuarat adalah PSC dan lazimnya 23 tahun saya duduk dalam parlimen ini, PSC lah yang mengendalikan proceeding untuk menyemak sebarang komen daripada laporan audit yang dikemukakan di parlimen. That is the job of the PSC. Tanggungjawab PSC untuk membentuk proceeding, panggil saksi, panggil KSU, panggil pegawai-pegawai daripada kementerian untuk membuat proceeding seperti yang ditegurkan oleh PSC, Jabatan Laporan Audit. Itu adalah tugas PSC. Dan usul ini menindakkan tugas PSC dan mengecil-kecilkan tugas PSC. So, saya setuju Kota Baru bahawa usul ini perlu tidak diteruskan oleh kerajaan. Satu Speaker, kalau tak ada usul, tak ada undang-undang, angkat usul persendirian. Arau banyak usul persendirian dalam aturan urusan mesyuarat ini. Bukan bawa usul yang bercanggah dengan peraturan mesyuarat dan bercanggah dengan peraturan Perlembagaan Persekutuan. Terima kasih. Yang Berhormat Speaker, mohon dengan izin, selaku fungsi PSC, saya tidak nampak relevannya usul pembentangan lakan ini yang memandangkan PSC diberikan kuasa penuh. Kuasa penuh untuk di bawah majlis, di bawah peraturan mesyuarat sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Beluran. Malah punca kuasa PSC juga Yang Berhormat Speaker untuk menyiasat isu yang dibangkitkan dalam lakan jelas di bawah arahan pembenaran 304A, 304B. Dan bagaimanapun ahli-ahli Dewan ni, kalau nak bertanya soalan spesifik kepada kementerian, soalan saya, adakah YB Menteri yang akan menjawab isu ini? Contoh, kalau soalan itu isu yang berbangkit adalah isu KDN, adakah YB Menteri KDN juga yang akan menjawab? Dan kita perlu sedar, Yang Berhormat semua, bahawa Ketua Audit Negara yang sediakan laporan ini masih belum dilantik sejak Yang Berbahagia Datuk Seri Nik Azman Nik Mohamad tamat pada Februari yang lepas. Dah masuk 4 bulan, Yang Berhormat Speaker. Jawatan Ketua Audit Negara masih belum diisi. Dan ini adalah kelemahan utama kerajaan yang ada pada hari ini kerana memandang rendah kepada institusi audit ini. Dan sedangkan jawatan Ketua Audit Negara tidak diisi, kita di sini pula nak membahaskan laporannya. Dan perlu diingatkan bahawa laporan Ketua Audit Negara ini, iaitu the man who responsible to this report must be here to answer it. Dan sebab itulah dengan izin saya menyatakan bahawa Yang Berhormat Menteri bukannya yang perlu menjawab tetapi adalah Ketua Audit Negara. Dan kalaupun diputuskan untuk menteri untuk menjawab, siapa yang akan sediakan jawapannya? Adakah bukan kita nak membebankan pegawai audit itu sendiri? Dan sebenarnya mereka tidak bertanggungjawab pun untuk menyediakan
jawapan kepada Yang Berhormat Menteri dan mereka hanya melaksanakan pengauditan Yang Berhormat Speaker, dan kita bebankan untuk mereka sediakan pula jawapan kepada menteri-menteri ini. Dan sedangkan mereka ni dah pun terpaksa defend sebelum ini untuk segala pengauditan yang dilakukan oleh, maksudnya dengan KSU. Dan saya nak bertanya, apa yang berlaku sebenarnya? Tak pernah dibuat sebagaimana telah dinyatakan oleh Kota Baru sebelum ini. Tetapi hari ini, kerajaan madani yang kita dengar hari ini nak melaksanakan perkara yang tak pernah dibuat sebelum ini. Dan kita nak menyedihkan, yang paling menyedihkan Yang Berhormat semua, mereka tiada ketua. Mereka tak ada ketua. Dan kalau kita tengok, pinjam sekejap, Perlembagaan Persekutuan, di bawah Perlembagaan Persekutuan, di bawah 105 menyatakan tentang Ketua Audit Negara, di bawah 106 menyatakan tentang tugas dan tanggungjawab Ketua Audit Negara, di bawah Perlembagaan Persekutuan 107 yang telah dinyatakan oleh Kota Baru sebentar tadi. Semuanya adalah berkisarkan tentang peranan Ketua Audit Negara dan bukannya Menteri. Dan sebab itulah Yang Berhormat Speaker, dan katanya perbahasan ini yang mana telah dinyatakan oleh Tan Sri Speaker, yang ini adalah untuk mereformasikan Parlimen sebagaimana yang dinyatakan dalam interview di bawah utusan Malaysia sebagai laporan media semalam, yang mahu ahli Parlimen itu membaca laporan Ketua Audit Negara. Tapi saya berpandangan ini bukanlah cara ataupun kaedahnya, dan betapa ramai juga ahli Parlimen yang tidak membaca laporan PSC. Kalau itu adalah alasannya, kenapa tak nak bahas laporan PSC? Saya percaya kalau kat dalam Dewan ini, Yang Berhormat Beluran pernah jadi pengurusi PSC. Yang Berhormat sahabat saya, Yang Berhormat Parit Sulong, dah tak ada, tadi ada. Yang Berhormat Taiping pun pernah menjawab sebagai pengurusi PSC. Mereka juga berpandangan bahawa PSC ini harus diperkasakan. Maka laporan PSC itu yang harus kita bahaskan dan bukannya laporan lakan ini. Sebab itulah. Tuan Speaker, bagi peluang saya, bagi pihak kerajaan. Peraturan sama 17.171C, Tuan Speaker. Boleh. Tuan Speaker, bagi pihak kerajaan. Alright, sahabat semua, kenapa sebenarnya mereka begitu takut menghalang audit ya, audit keuangan negara tahun 2021 ini dibantah. Ya, apa yang mereka takutkan ini persoalannya. Sedangkan rakyat di luar sana berhak mengetahui segala apa yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini maupun kerajaan yang ada pada hari ini, sahabat-sahabat semua. Bagi pandangan saya sangat bersetuju supaya audit keuangan negara ini dibahaskan, dibentangkan di Dewan Rakyat. Rakyat berhak tahu apa yang berlaku dengan uang rakyat, apa yang berlaku dengan uang negara, di mana ada ketirisan, siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Tetapi hari ini kita boleh nampak betapa terdesaknya mereka untuk cuba membantah usul ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita mau mendengar lagi apakah yang dinyatakan oleh MP daripada pihak kerajaan ini. Peraturan Dewan, kami ingin memberi pendapat kami tentang tafsiran bagi pihak kerajaan. Puan Speaker, izinkan saya memberi penjelasan. Puan Speaker, Pasir Gudang, terima kasih. Saya ingin menyokong usul kerajaan supaya laporan audit negara bukan saja dibentangkan di Parlimen tetapi dibahaskan. Saya sokong. Saya ingin menjawab ujahan Yang Berhormat Kota Baru yang menyebut soalan undang-undang dan konvensyen. Dengar pendapat kami. Saya ingin menyentuh soal perundangan dan konvensyen. Kalau selama ini, dengan izin Puan Speaker, bagi peluang kerajaan, pihak kerajaan menjelaskan. Kita dengar tadi sekian lama. Bagi peluang saya menjelaskan. Ini isu perundangan. Bagi peluang saya menjelaskan. Mengapa takut? Kenapa takut? Mengapa takut? Laporan audit negara dibentangkan di Parlimen. Kenapa takut? Parlimen mesti telus. Kita mesti telus. Perbelanjaan. Siapa yang takut, Yang Berhormat? Ahli-ahli Yang Berhormat, sila duduk dulu. Siapa yang takut, Yang Berhormat? Sila duduk dulu.
Yang Berhormat. Ya, betul. Boleh duduk dahulu. Yang Berhormat. Pandang, saya sudah tahu itu pun point of order yang dikatakan oleh Kotak Baru. Tak perlu ulang lagi. Saya faham. Okey. Exit conference. Answerable to Puan the Speaker, atas isu peraturan, kita tidak boleh menerima pendapat Yang Berhormat Kota Baru sebagai pendapat yang betul. Tuan Speaker. Kerana atas isu peraturan, biarkan saya habis dulu. Tuan Speaker, 77 1C. Peraturan 22, Tuan Speaker. Puan Speaker, 77 1C, Tuan Speaker. ketika Yang Berhormat Kota Baru menjadi menteri, 77 beliau 1C, juga Tuan telah Order. pun tersilap apabila memaklumkan bahawa ordinan darurat telah pun dimansuhkan. Tuan Speaker. Jangan lupa. Ahli-ahli yang berhormat. No order. Puan Speaker, terima kasih Puan Speaker. Puan Speaker, Saya mohon. saya percaya pihak Tuan Speaker, pembangkang point of order. pihak 77 pembangkang 1C. tidak mahu laporan audit negara Tuan Speaker. dibahaskan kerana berlaku ketirisan ketika darurat diisytiharkan. Tuduhan berniat jahat. Tarik balik. 77 Ketika pimpinan Yang Berhormat Pago, banyak ketirisan dilaporkan dalam laporan itu. 77 1C, point of order. Mereka tidak mahu laporan audit negara dibahaskan. Ahli-ahli yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sila duduk dulu. Ahli-ahli yang berhormat. Yeah, I want to make the decision, but you... adalah untuk meneliti segala teguran-teguran audit dan membuat findingnya. Atas dasar itulah kami mengatakan usul ini bercanggah dengan perlembagaan dan juga standing order. Dan untuk solusinya, oleh kerana tadi dah dibuat ruling oleh Puan Yang di-Pertua, kami mengatakan sebagai solusinya pembangkang mencadangkan supaya usul untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara ini tidak dibentangkan, dikemukakan. Sebaliknya, kami pembangkang bersetuju dengan saranan kepada cadangan yang dicadangkan nak dibawa ini dan mendapat sokongan semua daripada pihak kami. Itu keadaannya. Terima kasih. Menyokong saranan ini. Ya. Tan Sri Speaker. Tan Sri. Ini usul lah. Kami mencadangkan supaya kandungan terakhir dalam usul ini diterima. Jadi tak perlu dibahaskan. Kita boleh teruskan dengan urusan-urusan yang lain. Kalau tak ada urusan kerajaan, bagi urusan ahli-ahli dewan. Tan Sri. Banyak usul. Terima kasih. Kita bukan takut dengan siasatan laporan audit. Kita cuma katakan tadi, saya katakan tadi kepada speaker untuk dibuat keputusan. Usul ini redundant kerana ianya bercanggah dengan 77 1C. Is written there. PAC akan buat kerja laporan audit ini, buat siasatan, buat proceeding, panggil saksi. Is written there. Kenapa nak kemukakan satu usul yang redundant? You are repeating what is 77 1C says here in the peraturan mesyuarat. Baik. So bukan kita tolak, yang itu pakai di belakang sana. Baik. Kita bukan takut. Baik. Tapi kita nak correct proceeding parlimen ini supaya tidak bercanggah dengan peraturan mesyuarat. Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker. Saya akan bagi insyaAllah saya gudang lepas ni. Terusnya. Inilah contoh beluran. Dia boleh cakap dengan fakta, lemah lembut, tidak menjerit. Ini satu contoh yang baik. Terima Sekarang kasih. Pasir Gudang. Sila Pasir Gudang. Jangan tiru julutong. Pasir Gudang.
Pak Sri Gudang. Terima kasih Tan Sri Putrajaya Speaker. duduk dulu. Putrajaya duduk dulu. Terima kasih. Saya merujuk kepada perkara yang dibangkitkan oleh Kota Baru Saya. dan memahami dari segi Ya. peruntukan perlembagaan dan juga standing order. Ya. Tapi saya ingin memberi pandangan bahawa jika laporan audit negara selama ini hanya dibentangkan, diletak atas meja parlimen itu saja, yang bermaksud table dibentangkan, tetapi tidak menjadi satu kesalahan melanggar apa-apa peruntukan, baik standing order ataupun perlembagaan untuk dibahaskan. Parlimen inilah satu platform yang tertinggi untuk membahaskan bukan perkara remeh-temeh, tapi keuangan negara. Kita tidak ada malafide nak tuduh apa-apa. Itu laporan bukan laporan dari kedai kopi, laporan audit negara yang dipertanggungjawabkan. Apa salahnya sama-sama kita tengok. Kalau tak kira kerajaan yang mana, kalau melaksanakan belanjawan dengan baik, kita bagi kredit dan puji. Kalau ada yang tak betul, bukan kita nak hentam, nak fitnah. Kita baik pulihkan untuk masa depan negara, selamatkan wang ringgit, itu saja. Jadi by convention, kalau selama ni tak ada, tak bermakna sekarang kita tak boleh buat. Inilah yang dimaksudkan reformasi parlimen yang nak dilakukan oleh Perdana Menteri Tambun. YB Tambun. Jadi kita cubalah tengok dulu. Yang tak ada selama ini kita buat. Kalau baik kita boleh teruskan. Itu saja. Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker Putrajaya. Tan Sri Speaker, saya nak menyentuh sedikit. Apabila usul ini dibentangkan untuk membahaskan ini, sama ada yang nak bentangkan usul ini telah tengok apa sebenarnya secara detail dalam laporan Ketua Audit Negara. Ketua Audit Negara punya laporan ini, dia ada pertama sekali skop apa dia nak buat, objektif dia. Kemudian dia akan ada maklum balas daripada kementerian. Kementerian dah jawab pun. Kalau ada isu, kementerian kena jawab. Baca satu-satu. Ada maklum balas. Kemudian Ketua dapat berdiri dan berbahas ataupun merujuk kepada Tan Sri Speaker. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan tahniah di atas pengurniaan darjah kebesaran Tan Sri. Saya menerima baik pandangan yang berhormat Kota Baru, keikhlasan beliau di dalam menerima usul ini bersama-sama dengan semua pihak pembangkang. Tetapi di sebalik keikhlasan itu, saya ada pendirian saya sendiri. Kenapakah kita tidak mau membahaskan usul ini? Usul ini telah pun diletakkan di atas meja. Dan menurut Peraturan Dewan 99, keputusan Tuan Yang di-Pertua berkenaan dengan sebarang perkara tafsir dalam mana-mana jua peraturan mesyuarat ini atau berkenaan dengan kelaziman adalah muktamad, kecuali jika ada usul bersendiri menentang keputusan Tuan Yang di-Pertua. Pada hari ini, usul itu telah pun dibentangkan. Dan menurut Aturan 99, jika semua membuat apa-apa jua keputusan telah terjadi kegagalan di pihak majlis atau mana-mana jawatan kuasanya untuk mematuhi mana-mana peruntukan, peraturan-peraturan mesyuarat dalam perjalanan mesyuarat yang membawa kepada keputusan itu, kegagalan sedemikian hendaklah dikira sebagai suatu perkara luar aturan dan tidak boleh membatalkan perjalanan mesyuarat atau keputusan berakibat daripadanya. Bermaksud, walaupun secara konvensyen laporan ini tidak pernah dibahaskan, seperti yang telah dikatakan oleh rakan saya dari Pasir Gudang, membahaskan laporan Ketua Audit Negara pada kali ini adalah luar biasa. Dan sebabnya adalah seperti berikut. Laporan Ketua Audit Negara rata-rata membuat laporan tentang pemerolehan semasa penularan wabak COVID. Mungkin rakan-rakan di sebelah sana tidak membaca. Saya rujuk kepada muka surat 202 sebagai kesimpulan. Saya akan akhiri. Pengurusan perolehan ventilator yang kurang teliti dalam tempoh darurat. Saya ulangi. Tempoh darurat menyebabkan ventilator yang diterima tidak dapat digunakan mengikut tujuan asal perolehan.
kita berdepan dengan laporan Ketua Audit Negara yang dibuat semasa kita menghadapi COVID. Sebelum ini memang tak dibuat. Laporan Ketua Audit Negara tidak pernah dibahaskan kerana isu seperti COVID tidak berlaku di negara kita. Ini adalah kali pertama kita terpaksa melalui darurat. Itu pun kita tahu siapa yang bertanggungjawab. Beliau ada di sini dalam Dewan ini. Kita akan membahaskan semasa darurat itu macam-macam pemerolehan telah dibuat menyebabkan ketirisan. Sebab itu saya merayu supaya kita sebagai wakil rakyat dibenarkan untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara supaya perkara-perkara ini dapat dibongkarkan dan kita akan mendapat pihak-pihak yang bertanggungjawab itu dihadapkan ke muka pengadilan bila kita perlu nanti. Baik, Terima kasih. Terima kasih, Jawatan Besut. Besut. Okey, terima kasih Tan Sri yang Besut di-Pertua. boleh buka sikit, tak tahu apa dengar. Ya. Okey. Baru nampak comel sikit muka tu. Takut. Saya buka terus. Buka terus lah. Kalau kita lihat kepada aturan, Tahniah dulu. Okey. Tahniah Tan Sri. Kita lihat kepada aturan tentang usul. Usul ni yang ada nombor 1 tidak menyebut pun seperti mana kalau kita rujuk kepada nombor 3. Kalau kita lihat nombor 3, membuat ketetapan. Dewan ini membuat ketetapan di bawah peraturan mesyuarat sekian semua untuk membahaskan isu-isu dan show-show yang terkandung dalam laporan tahunan. Semua. Saya nak sebut di sini yang berhormat, perkara ini akan berulang-ulang. Tetapi yang paling penting ialah bila PAC mengadakan proceeding dengan izin, dia panggil saksi. Yang hormat. Saksinya ialah sama ada menteri pun kena hadir. Ya? Sesiapa yang dipanggil akan hadir. Tetapi dalam persidangan di Dewan ini, kita nak panggil siapa saksi? Adakah speaker sebagai saksi? Takkan kita nak ambil dia saksi baru dapat Tan Sri? Tak mungkin boleh jadi saksi. Kita ambil, nak panggil siapa? Nak panggil bekas menteri? Dia proceeding di dalam Dewan ni belum ditetapkan lagi. Tetapkan proceeding untuk perbahasan. Baru kita bincang. Sebab kita kena panggil. Yang pegawai bawa 2-3 Sedangkan hari ini supaya kita ambil tindakan kepada mereka yang terlibat. Yang kedua, teguran-teguran itu the following year, next following year, kalau tak diperbetulkan, tak perbaiki apa yang ditegur oleh Ketua Audit Negara itu, perlu kepada PAC untuk kita pastikan, we ensure that the laporan audit ini di comply. Ini yang sepatutnya tak perlu bahas sebab answerable to the KSU semua dah. Tak perlu bahas ini sebab ini benda-benda yang melibatkan satu Bekas ahli Dewan Rakyat, dia duduk sana 15 tahun. Saya juga mendengar keluhan ramai pegawai-pegawai dan rakyat di bawah yang meminta supaya laporan audit ini dibicarakan secara terbuka. Apa yang berlaku ialah PAC buat laporan. PAC akan ada inquiries. PAC buat macam-macam. Tetapi malangnya tak banyak yang benda yang PAC sebut itu dilaporkan kepada awam. Sebab itu apabila saya berjumpa dengan pegawai-pegawai PAC, saya jumpa dengan chairman PAC. Saya jumpa dengan mantan PAC. Dan saya jumpa juga dengan pegawai yang membuat kerja yang terlalu banyak untuk siapkan laporan ini. Saya merasakan, speaker hari ini, merasakan bahawa laporan ini harus dibincangkan di dalam Dewan. Baik, oleh kerana kita ada PAC, chairman di sini, dan semua 12 orang member berada di sini, maka adalah menjadi tanggungjawab chairman dan juga members of PAC to pick up whatever yang disebut oleh kawan-kawan kita dalam Dewan ini. Kalau sekiranya gagal, maka rakyat sedang tengok apa yang sedang berlaku. Jadi soalnya sekarang ini ialah kita nak bincangkan satu laporan yang tak pernah kita buat. Dan inilah permintaan di bawah supaya kita bincangkan kedudukan kewangan negara kita dan how to move forward ke depan ini.
Ya. Sebab itu selepas ini bukan saja laporan ini, banyak lagi laporan-laporan yang di laid on table. Laporan-laporan banyak lagi yang kita akan bawa supaya kita menjadi terbuka. Supaya akhirnya rakyat tahu bahawa kita sedang berbincang tentang masalah rakyat. Saya nak berhenti di sini sebab saya nak pakai seperti Jerun kata, saya nak menggunakan kuasa 100% saya. Terbaik itu dia pencerahan daripada Speaker Dewan Rakyat sahabat-sahabat semua, dan akhirnya mereka akur supaya audit kewangan negara tahun 2021 ini dibahas dan juga dibentangkan. Jadi persoalannya kenapa mereka begitu takut? Adakah sesuatu yang cuba untuk mereka sembunyikan, untuk cuba mereka takut terbongkarnya ya satu penyelewengan ketirisan semasa kerajaan Perikatan Nasional. Rakyat berhak tahu, itu yang rakyat mahu, itu yang kami mahu sahabat-sahabat semua. Bagaimana pula dengan anda di luar sana? Jika anda bersetuju, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti pembangkang, pembangang, ya geng-geng sapu bersih, lebay-lebay, walan-walauntik, geng takut Anwar apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian, bye-bye.